Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam reformasi, salam harapan kepada semua rakan-rakan di Facebook dan juga di YouTube saya. Okey, petang ini semakin lama semakin kita menghampiri kepada satu detik yang penting di negeri Melaka. Saya percaya waktu ini ramai lagi sukarelawan kita yang masih lagi sedang bertungkus lumus di masa-masa yang terakhir ini untuk bertemu dengan seramai mungkin pengundi-pengundi di seluruh DUN, 28 DUN di negeri Melaka dalam pilihan raya negeri Melaka, terutamanya kepada calon-calon yang bertanding, kepada calon-calon daripada Pakatan Harapan yang bertanding di semua kursi dia 28 DUN di negeri Melaka. PIKAD meletakkan 11 calon untuk bertanding dan saya telah pun melihat beberapa tempat saya kunjungi, beberapa kawasan DUN nampaknya telah bergerak dengan begitu rancak daripada awal. Kemudian pada hari ini sudah pastinya mereka melipat gandakan lagi usaha-usaha di saat-saat akhir untuk kita mendapatkan sokongan daripada pengundi-pengundi di Melaka. Tetapi ada cabaran di saat-saat akhir ini, calon-calon jangan pancit. Kadang-kadang bila mula kita berkempen, kita gunakan seluruh tenaga kita, fresh tenaga, semaksima daripada awal kita pecut. Tapi bila sampai di saat-saat akhir kita jadi pancit. Ini yang kita tak mahulah ya. Apapun kita mengharapkan daripada pengalaman-pengalaman banyak kali kita menghadapi pilihan raya di banyak tempat, termasuk juga pilihan raya kecil, kita banyak belajar bagaimana mereka harus mempersiapkan diri, ketahanan mental dan juga fizikal mereka. Bukan sahaja calon, kepada jentera-jentera juga diharapkan ada stamina yang lebih di saat-saat akhir ini, pecutan-pecutan yang terakhir. Selepas itu kita berserah sajalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja keputusan yang kita perolehi hasil daripada kerja kita, walau bagaimanapun mungkin sedikit malang lah ya bila kita menghadapi pilihan raya dalam keadaan berbagai sekatan yang diberikan, ceramah tak boleh, bertemu dengan pengundi-pengundi di setiap rumah pun tak boleh, banyak yang tak boleh, berkumpul 2-3 orang buat flash mob, angkat bendera pun tak boleh. Tapi kalau kita lihat di Melaka semalam, di stadium Melaka penuh orang tengok bola, berhimpit-himpit orang tengok bola dekat stadium, ribuan orang. Tapi ceramah kelompok yang untuk dihadiri 10 ke 20 orang pun tak boleh. Ada calon kita bercakap seorang-seorang terterak pun kena 10,000. Jadi persoalan pada kita lah, sama ada SOP ni diadakan untuk COVID ataupun SOP ni diadakan hanya untuk menyekat hak demokrasi parti-parti yang bertanding. Ini yang amat kita kesalkan sekali. Kalau betul untuk COVID, sudah pastinya dia akan dilaksanakan di seluruh negeri Melaka, sama ada di stadium bola sepak, di kedai-kedai makan. Ini kalau kat stadium kita tengok malam tadi Melaka main bola, penuh stadium. Kalau di restoran asam pedas juga penuh, ramai orang. Tapi untuk ceramah kelompok tidak dibenarkan. Ceramah kelompok tidak dibenarkan, walaupun hanya ada 5-6 orang, 10 orang tak boleh. Jadi nampak sangatlah bahawa SOP yang dikuasakan itu sebenarnya ada lebih kepada kepentingan politik. Nak buat macam mana kan? Dia ada kuasa, dia gunakan kuasa dia itu untuk memberikan peluang kalau boleh mereka untuk terus menerajui negeri Melaka. Apapun kita kena hadapi semua ini, anggap saja sebagai ujian dan juga dugaan. Bagi pengundi-pengundi luar, kita menyerulah pengundi-pengundi luar yang berada di luar Melaka, masa masih ada lagi untuk anda pulang ke Melaka menunaikan tanggungjawab anda. Anda bukannya orang yang tidak ada maklumat, anda bukannya orang yang boleh diperbodohkan. Anda tahu menilai apa situasi politik yang berlaku di Melaka. Siapa yang mengkhianati mandat rakyat, siapa yang menjatuhkan kerajaan yang mereka sendiri dirikan, orang kita boleh nilai sendiri.
Dan siapa yang mahukan pilihan raya ini diadakan dalam keadaan COVID ini? Kita juga tahu pihak mana yang mahu sangat mengadakan pilihan raya ini, menyusahkan rakyat Melaka yang nak mulakan perniagaan, memulakan ekonomi. Jadi ini semua kita tahu. Maka apa yang perlu kita buat? Kita perlulah balik ke Melaka dan tunaikan tanggungjawab kita, dan kita tolak puak-puak yang melakukan onar ke di negeri Melaka ini. Jadi sebab itulah pentingnya saudara yang berada di luar sana untuk pulang mengundi di kawasan masing-masing, dan berilah undi anda itu kepada parti yang tidak ada yang tidak ada kontroversi, parti yang telah pun membuktikan 22 bulan sebelum ini sebuah parti yang tidak menimbulkan sebarang kontroversi, tidak seperti sebelumnya, dan seperti mana di bawah kerajaan sebelum dibubarkan baru-baru ini kita dengar cerita macam-macam cerita, projek-projek dan sebagainya. Ini tidak berlaku sepanjang tempoh pemerintahan Pakatan Harapan selama 22 bulan di bawah YB Adli. Jadi kita harus kembalikan hak ini kepada Pakatan Harapan untuk dia meneruskan pembangunan wawasan bagi negeri Melaka. Jadi amat rugilah kalau kita tidak mengundi. Ada pengundi-pengundi di luar sana kata, buang masa aku nak mengundi. Aku mengundi-mengundi pun lama-lama orang kanak juga. Lama-lama orang lompat jadi katak. Jadi aku rasa dah kecewa dan tidak mahu balik mengundi. Ini adalah satu yang pemikiran yang saya rasa begitu negatif. Dan pemikiran sebegini akan menguntungkan orang yang jahat. Bila pengundi-pengundi yang mahukan kerajaan yang baik, mahukan kerajaan yang stabil, mereka tidak balik mengundi, maka mereka akan memberikan peluang kepada puak-puak yang rakus, puak-puak yang kanat ini untuk terus mentadbir negeri Melaka. Apakah kita sanggup melihat orang kampung kita, mak ayah kita di kampung berada bawah kerajaan seperti ini? Oleh kerana kita tidak balik mengundi. Sekarang ini satu undi amat penting, saudara. Dalam keadaan sekarang ini, dalam keadaan 3 penjuru, 4 penjuru, sampai ke peringkat 6 penjuru, satu undi itu amat penting. Maka sebab itulah pengundi-pengundi di luar sana, tolonglah balik, tolonglah balik untuk mengundi satu hari. Bayangkan ramai jentera-jentera daripada beberapa negeri yang sanggup datang, daripada Kedah, Perlis, utara, selatan, timur, barat, datang untuk membantu memenangkan Pakatan Harapan di negeri Melaka ini. Mereka berada di banyak kawasan DUN yang ditugaskan. Mereka datang untuk membantu, untuk mendapatkan kembali mandat rakyat Melaka yang telah pun dirampas. Mereka sanggup datang, tanpa diberikan wang dan sebagainya, tanpa diupah. Mereka sanggup datang sebagai sukarelawan, mewakili negeri masing-masing untuk membantu menjadi pacar, menjadi petugas-petugas sukarelawan sepanjang kempen ini. Selama 2 minggu lebih, mereka datang ke Melaka, saudara. 2 minggu lebih mereka datang. Ada yang bawa anak bini, untuk menetap. Duduk dalam homestay yang keadaannya kita tengok berpadat-padat, duduk berhimpit-himpit. Semata-mata untuk membantu anda, sebagai anak Melaka, membantu negeri Melaka untuk mendapatkan mandat ini. Kalaulah mereka ini bersifat seperti anda, merasa kecewa dan tidak ambil tahu lagi tentang politik, nescaya mereka tidak akan datang untuk membantu negeri Melaka. Apakah mereka tidak kecewa? Mereka kecewa. Yang datang menjadi sukarelawan itu datangnya daripada Pahang, datangnya daripada Johor, Perak, Kedah, Perlis, Negeri Sembilan, semua negeri menghantar jentera untuk membantu Melaka. Apakah mereka tidak kecewa? Mereka juga kecewa. Sebab negeri mereka juga dikhianati. Johor, negeri yang telah pun dikhianati, dirampas. Perak, Kedah, di antara negeri-negeri yang telah pun dikhianati, mereka juga rasa kecewa. Tetapi mereka melupakan kekecewaan itu kerana apa? Kerana mereka merasakan bahawa kalau kita terus kecewa, maka orang yang jahat ini akan mengambil tempat. Bila kita tidak berperanan, maka yang jahat inilah akan mengambil tempat. Kalau saudara lihat bagaimana puak-puak ini, puak-puak perasuah, puak-puak yang makan pasir, projek-projek ini, mereka bersungguh-sungguh nak menang di Melaka. Sebab apa mereka bersungguh-sungguh, saudara? Sebab mereka tak puas lagi nak kaut hasil mahsul negeri Melaka ini. Sebab itu mereka bersungguh-sungguh. Apa cara pun mereka akan pastikan mereka ingin menjadi kerajaan semula di negeri Melaka.
yang standby dengan duit, nak bagi rasuah, ya. Ada yang sampai sanggup menjual agama dalam kempen-kempen mereka. Ya, pak-pak lebay ni. Dalam kempen, sepatutnya mereka sebagai calon, kalau mereka nak berkempen pilihan raya, sepatutnya mereka ceritakan apakah dasar mereka, apakah yang mereka ingin lakukan kalau mereka dipilih jadi wakil rakyat. Ceritalah tentang ekonomi, pengangguran, ya, tentang bagaimana nak memajukan negeri Melaka. Sepatutnya ini yang diceritakan kepada pengundi-pengundi. Tapi apa yang mereka lakukan? Ya, apa yang mereka lakukan? Mereka cerita berkempen, mereka kata, oh, kena sokong Perikatan Nasional sebab calon-calon ini adalah pilihan Allah. Ini yang dimainkan oleh lebay dalam kempen-kempen mereka. Ini calon-calon pilihan Allah. Kalau kamu mengundi, malaikat tak akan marah. Ini yang dimainkan, yang diceramahkan, disampaikan oleh calon-calon lebay ini. Ya, mereka menjual nama Allah, menjual nama malaikat hanya kerana nak menang. Ya, begitu bersungguh-sungguhnya mereka nak menang. Ya, kenapa kita tidak bersungguh? Sedangkan kita berada di pihak yang benar. Kita menjadi mangsa kepada pengkhianatan. Kita tidak khianat, tapi kita mangsa kepada pengkhianatan. Maka kita seharusnya bangkit. Sepatutnya kita seharusnya lebih bersemangat untuk menentukan bahawa Melaka itu diselamatkan daripada puak-puak pengkhianat ini. Bersenang-senang dan pengkhianatan senang-senang ini sama, saudara. Ya, mereka berbalah, mereka berperang di negeri Melaka kerana nak dapatkan kuasa dan kedudukan. Sedangkan di peringkat pusat, mereka duduk sekali. Ya, apakah dengan mudahnya rakyat Melaka ditipu? Dengan sandiwara seperti ini, puak-puak pengkhianat berebut sebuah negeri, sanggup mereka berlawan sama mereka untuk berebut kuasa di negeri, tetapi di peringkat persekutuan, mereka mengagih-agihkan kuasa ini. Maka janganlah kita terpedaya. Ya, janganlah kita terpedaya. Jangan jadikan sekali lagi rakyat Melaka mangsa kepada puak-puak ini. Ya, mereka sanggup berpura-pura. Macam-macam propaganda yang dimainkan di saat-saat akhir ini supaya mereka dapat kekalkan kuasa diri mereka di negeri Melaka. Mereka amat bimbang kalau kuasa ini hilang, akan terbongkarlah, ya, macam-macam cerita. Akan terbongkarlah macam-macam skandal yang telah mereka lakukan walaupun dalam masa yang tempoh yang singkat mereka menjadi kerajaan. Sebab itu penting untuk kita balik, kita mengundi dan pastikan bahawa Pakatan Harapan akan dapat membentuk kerajaan di Melaka. Maka dengan itu kita akan rasa berbalailah petugas-petugas, ya, petugas-petugas yang telah pun mengorbankan masa wang ringgit mereka di negeri Melaka selama 2 minggu ini. Tidak banyak yang kami tuntut daripada pengundi-pengundi di luar anak-anak jati Melaka. Balik hanya 1 hari untuk mengundi. Ya, kami tidak memerlukan kamu untuk bekerja 2 minggu seperti mana petugas-petugas yang telah melaksanakan tugas mereka. Ya, kamu tidak perlu untuk nak pacak bendera sampai tengah malam. Kamu tak perlu untuk melihat data-data pengundi-pengundi dan sebagainya. Kamu hanya perlu datang untuk memangkah dan mengundi. Itu saja yang kita harapkan. Kerja-kerja lain telah pun dilakukan oleh rakan-rakan kita, oleh sukurawan-sukurawan kita. Calon-calon juga telah melaksanakan tugas mereka dengan begitu baik. Tidak menghirau, ya, panas, terik, hujan dan sebagainya. Mereka terus mendekati masyarakat untuk mengatakan kepada masyarakat Melaka, tibalah waktunya dan peluangnya untuk rakyat Melaka melakukan perubahan dan kembalikan semula Melaka kepada mereka yang berhak. Jangan benarkan sama sekali Melaka jatuh ke tangan pengkhianatan. Sejarah Melaka sudah cukup, ya, melahirkan Mandalia dan Sikitul. Sejarah pengkhianatan ini jangan kita ulangi kali ini dengan kita meletakkan pengkhianat sebagai kerajaan yang menegui negeri Melaka. Ini harus kita fikirkan. Ya, kita nak pilih kerajaan bukan hanya untuk 1 bulan, 2 bulan. Ya, kita nak pilih kerajaan untuk 5 tahun yang akan datang. Kalau kita silap buat pilihan, tidak ada gunanya lagi kita menyesal. Ya, Tuhan telah membantu kita, saudara. Kalau tuan-tuan tak boleh nak lihat, ya, secara tak langsung, sebenarnya Allah telah membantu kita. Apa yang Allah bantu? Ya, Allah makbulkan doa kita supaya musuh-musuh ini mereka berpecah belah. Ya, supaya pecah belahkan hati-hati musuh-musuh kita. Dan Allah telah makbulkan di mana Barisan Nasional bergaduh, berbalah, ya, tidak boleh berpakat dengan Perikatan Nasional.
Sedangkan di peringkat pusat, mereka adalah kerajaan bersama. Tetapi di peringkat negeri, hati mereka berpecah. Ya, Pak Lebai pun sama, turut sama. Maknanya Allah telah memakbulkan doa kita agar musuh-musuh kita itu berpecah belah di kalangan mereka. Ini Allah telah bantu kita. Yang perlu adalah kita sendiri bekerja lebih keras untuk mencapai kejayaan ini. Ya, kalau kita gagal, tak perlu kita nak persalahkan Allah Subhanahu Taala. Jalan telah diberi. Ya, Allah tunjukkan kepada kita siapa kerajaan UMNO Barisan Nasional ini. Sebelum PRU 14, ya, kita diperlihatkan kepimpinan UMNO Barisan Nasional. Selepas kita dikhianati di bawah kerajaan yang telah pun diangkat sebagai kerajaan yang tidak mendapat majoriti rakyat, sokongan rakyat. Kerajaan ini juga kita lihat, Allah tunjukkan kepada kita bagaimana kisah-kisah skandal pasir dan sebagainya. Allah pamerkan kepada kita bagaimana mewahnya rumah-rumah mahligai-mahligai kepimpinan mereka di Melaka ini. Semuanya Allah pamerkan kepada kita. Apakah buta mata kita? Masih lagi tidak boleh menilai manakah pihak yang harus kita angkat menjadi kerajaan untuk membela rakyat di negeri Melaka. Sebab itu penting pada pengundi-pengundi di luar sana balik segera, kerana Pakatan Harapan hanya boleh menang sekiranya peratusan mengundi itu melebihi daripada 70%. Kita mensasarkan paling tidak 70% yang keluar mengundi untuk kita menentukan bahawa Melaka ini akan kembali semula kepada Pakatan Harapan. Tetapi kalau peratusan itu menurun, maka kita merasa amat sukar untuk kita membentuk kerajaan, untuk kita kembalikan semula mandat rakyat di negeri Melaka. Sebab itu kehadiran saudara yang berada di luar sana amat penting kali ini untuk membantu Pakatan Harapan. Kami, ya, Pakatan Harapan telah melaksanakan segala-galanya. Ya, jentera telah pun digerakkan seawal mungkin. Mereka berkorban masa dan tenaga mereka di sana. Mereka membantu, ya, rakyat-rakyat Melaka. Ya, dalam kempen-kempen seluruh negeri datang ke Melaka, memberikan sokongan dan sokongan moral kepada rakyat Melaka untuk kembali semula memerintah negeri Melaka. Apakah kita sebagai anak Melaka tidak sedikit pun merasa bertanggungjawab untuk pulang? Apakah kita tak malu kepada orang yang datang daripada beberapa negeri, daripada jauh mereka datang untuk nak selamatkan Melaka, sedangkan kita anak Melaka tidak memandang penting perkara ini. Kita fikirkan diri kita, kita fikir kita kecewa, frust dan sebagainya, maka kita tidak mahu mengundi. Dalam masa yang sama, oleh kerana kita melayan diri kita, emosi kita ini akan memberi peluang kepada puak-puak jahat mengambil tempat di negeri Melaka. Ya? Kalau kita nak fikir kecewa, saudara, ramai orang, banyak negeri yang lain juga mereka juga kecewa. Mana ada orang yang tidak kecewa dengan jatuhnya kerajaan Pakatan Harapan, mandat rakyat itu menjadi pengkhianatan? Semua kecewa. Mana yang tidak kecewa? Rakyat negeri Johor contohnya, ya, telah pun dikhianati, dirampas, Perak, Kedah dan sebagainya. Mereka juga kecewa. Tapi apa daya? Apa yang mereka mampu lakukan? Mereka tidak bernasib baik seperti Melaka. Melaka diberikan nasib yang baik sebab diadakan pilihan raya ini. Walaupun itu bukan pilihan Pakatan Harapan. Itu UMNO sendiri yang nak jadi pilihan raya. Sebab dia tak mahu Pakatan Harapan menjadi kerajaan. Walaupun pada ketika itu kita mempunyai sokongan yang majoriti. Tetapi mereka tidak mahu menyerahkan kerajaan itu kepada Pakatan Harapan. Mereka sebaliknya, ya, mengambil risiko yang besar, iaitu menggadaikan keselamatan rakyat Melaka untuk mengadakan pilihan raya di negeri Melaka. Mereka buka gelanggang, maka Pakatan Harapan harus menjawab cabaran ini. Dan inilah peluang yang kita harap dapat kita gunakan, ya, kerana peluang ini tidak ada pada negeri lain. Ya, tidak ada pada Perak, tidak ada pada Johor, tidak ada pada Kedah yang juga telah dikhianati. Ya, inilah peluang yang ada pada rakyat Melaka. Maka gunakanlah peluang ini sebaik mungkin. Mungkin ini rahmat Allah kepada kita untuk nak beritahu kepada rakyat Melaka, kamu masih lagi ada peluang untuk merubah negeri ini. Tidak guna kita bercakap di media sosial, di warung-warung kopi, ya, tentang apa yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan di Melaka. Tetapi kalau kita tidak berusaha untuk mengajak seramai mungkin rakan-rakan kita yang boleh mengundi untuk pulang ke kampung, pulang ke kawasan masing-masing, untuk memberikan undi kepada Pakatan Harapan agar kita boleh kuburkan Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional ini dalam satu liang lahat yang sama.
Ini sepatutnya menjadi iltizam kepada kita semua. Termasuk juga anak-anak tempatan di Melaka. Ya, sekarang ini ada hasutan-hasutan supaya tidak keluar mengundi. Ya, COVID dan sebagainya. Tapi kamu lihat di sekitar kamu, bagaimana orang boleh berkumpul di mata-mata tempat, bagaimana dibenarkan, ya, bagai-bagai majlis kenduri kahwin, dibenarkan juga main bola ditonton oleh ribuan orang, dibenarkan. Maka jangan terpedaya dengan dakwah atau propaganda konon-kononnya jangan keluar mengundi, itu mengelakkan kita daripada COVID. Yang meminta pilihan raya itu adalah puak mereka. Yang melarang kita keluar mengundi juga daripada puak-puak mereka. Sebab itu jangan kita terperangkap. Ya, jangan kita terperangkap dan terpedaya. Kerana bagi kita mengekalkan kerajaan perompak dan penyamun, kerajaan pengkhianat ini, mereka itu lebih bahaya daripada penyakit COVID yang sebenarnya. Ya. Jadi saudara saya menyerulah. Ya. Pertama sekali saya mengucapkan ribuan tahniah dan juga syabas kepada semua-semua calon yang sempat saya temui. Ya, mereka rata-rata memamerkan wajah keletihan, tetapi di sebalik wajah keletihan itu kita lihat ada semangat dan juga kekuatan pada diri mereka untuk melakukan perubahan pada negeri Melaka ini. Kita meletakkan calon-calon yang termuda sekali untuk menggalas amanah dan tanggungjawab ini. Ya, sehingga kepada calon-calon yang telah pun agak berusia juga. Semua peringkat, semua golongan kita libatkan sebagai wakil-wakil dalam calon kita. Daripada lelaki, perempuan, muda dan tua-tua, pertengahan umur, berbagai kaum kita letakkan di Melaka untuk diberikan amanah agar dapat menyelamatkan kembali mandat rakyat di negeri Melaka. Hanya saudaralah jadi penentu. Kami telah berusaha, petugas-petugas sukarelawan telah pun berusaha, calon-calon juga telah pun berusaha. Hanya pengundi-pengundilah yang akhirnya menentukan nasib baik dan buruknya negeri Melaka selepas ini, selepas pada 20 hari bulan ini. Dan bertawakallah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan kemenangan kepada Kerajaan Harapan agar kita dapat kembali mentadbir Melaka dengan penuh, ya, dengan penuh kesejahteraan dan memberi manfaat kepada seluruh rakyat Melaka. Ya, kepimpinan Kerajaan Harapan teruji, ya, dengan kita pernah mengalami kesusahan, ya, dan kita pernah juga diuji 22 bulan. Kita boleh mentadbir Melaka dengan baik tanpa ada rebutan projek-projek dan sebagainya. Inilah kerajaan yang harus dipilih oleh anak-anak Melaka, pengundi-pengundi negeri Melaka. Sebab itu saudara, pentingnya saya merayu kepada seluruh pengundi, kembalilah ke kawasan masing-masing. Kalau ada rasa perasaan berat hati nak balik mengundi, menung sejenak, ya, menung sejenak, fikirkan, oh bagaimana orang lain boleh datang ke negeri aku. Jauh mereka datang daripada utara, Kedah, Perlis, Pulau Pinang. Mereka datang daripada Perak, Johor, datang ke Melaka, berkampung 2 minggu di Melaka, ya, tinggalkan anak bini. Ada separuh tu bawa juga anak bini, tak boleh nak tinggalkan, bawa juga semata-mata untuk membantu, ya, untuk membantu rakyat di negeri Melaka ini sendiri. Mereka korbankan masa, korbankan tenaga dan wang ringgit mereka untuk membantu kita, membantu jentera kita. Apakah kita sebagai anak Melaka yang berada di luar, yang berada di pantauan, ya, kamu tidak perlu berkampung selama 2 minggu. Kamu hanya perlu balik 1 hari saja untuk memberikan undi kepada Pakatan Harapan. Apakah ini tidak mampu kita lakukan? Ya, bayangkan saudara, ya, dalam keadaan 2 minggu mereka bertugas di sana, tiba-tiba diumumkan bahawa Barisan Nasional atau Perikatan Nasional memerintah Melaka. Apakah tidak ada rasa kecewa di kalangan mereka? Sudah pasti. Ya? Tetapi kalau dibayangkan selepas esok, malam esok, diumumkan Pakatan Harapan kembali memerintah negeri Melaka, maka percayalah ke seluruh jentera-jentera yang datang daripada jauh ini, dalam perjalanan mereka balik ke kawasan masing-masing, mereka buka radio, mereka buka TV, mereka dengar pengumuman bahawa Melaka ditadbir semula oleh Pakatan Harapan, maka hilanglah rasa penat lelah mereka selama 2 minggu berada di Melaka. Ini yang mahu kita lihat, ya. Kita simpati dengan mereka, kita berterima kasih dengan semua petugas-petugas, dan cara kita membalasnya, kita pastikan bahawa Melaka itu kembali kepada Pakatan Harapan. Itulah satu caranya untuk kita membalas jasa-jasa sukarelawan yang selama ini telah memberikan, ya, kerjasama bantuan yang sebaiknya di negeri Melaka.
Mudah-mudahan satu hari nanti berlaku di negeri kita. Ya, datang pula petugas-petugas di Melaka. Dia datang ke tempat kita untuk membantu kita sendiri. Sebab itu, fikirlah semasa-masanya. Ya, kadang-kadang ada yang merasakan, kecewa, tak boleh nak balik, tak boleh balik, frus dengan politik negara. Tapi percayalah ya, kalau kita rasa kecewa, ada lagi patutnya pihak lain yang lebih kecewa. Ya, kalau kita rasa nak merajuk, ada lagi pihak lain yang sepatutnya lebih layak merajuk. Ya, pimpinan kita, itulah ada orang yang sepatutnya lebih layak kalau dah nak kecewa sekalipun. Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah orang yang paling layak kalau beliau nak kecewa ataupun merajuk sekalipun dalam politik, kerana beliau dizalimi, dianiayai, dikhianati oleh rakan dan juga lawan. Ya, tapi dia terus berjuang. Dia terus berjuang. Ya, dalam usianya sedemikian rupa, Wan Azizah pun turun ke Melaka. Anak-anak dia semua turun ke Melaka. Dan seluruh jentera dikerah turun ke Melaka. Untuk apa, saudara? Bukan untuk nak angkat Anwar Ibrahim, tetapi nak mengangkat kembali martabat dan juga kerajaan Pakatan Harapan itu untuk mentadbir kembali negeri Melaka. Cukup-cukuplah kita berserahkan Melaka ini kepada orang yang bukan berhak. Cukup-cukuplah kita serahkan Melaka ini kepada peropak dan juga penyelamun yang hanya mengira tentang projek dan sebagainya. Ya, akhir kata, saya mengharapkan saudara-saudara pulang. Ya, kita masih ada masa lagi untuk kamu pulang ke kampung, ke kawasan masing-masing, ya, untuk lakukan kewajipan. Dan insya-Allah di malam selepas hari mengundi nanti diumumkan bahawa Pakatan Harapan kembali mentadbir negeri Melaka, dan ianya merupakan satu kemenangan yang besar bagi kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.